Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini dah kali berapa take ni? Gugup cikgu nak buat video untuk kamu semua ni. Tapi demi kamu, demi kelas kamu, cikgu gagahkan juga diri. Cik. Untuk pelajaran sirah tahun 2, kita akan bincangkan atau kita akan ceritakan berkenaan dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik yang kita akan bincangkan dalam ni adalah bagaimana Nabi Muhammad boleh berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Bila, macam mana, siapa yang terlibat, itu kita akan bincangkan nanti. Kemudian kita akan bincangkan mengenai isteri-isteri Nabi Muhammad, berapa orang, siapa, bagaimana, semua tu kita akan discuss lah bersama-sama. Yang terakhir adalah anak-anak Nabi, berapa orang, siapa, berapa lelaki, berapa perempuan. Itu pun nanti kita akan discuss. Tapi itulah sekali lah ya anak-anak. Sebab hari ini kita akan bincangkan dulu mengenai perkahwinan Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Khadijah. Ya Allah, bangganya cikgu. Nama Khadijah. Moga-moga cikgu menjadi at least sikit lah macam Sayyidatina Khadijah. Doakan ya. Okey, kita akan teruskan. Tapi cikgu nak kamu tahu kronologi macam mana Nabi Muhammad boleh kahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Kita akan mulakan dulu dengan bagaimana Nabi Muhammad berniaga dan berdagang. Okey, kedua, barulah baginda membawa barang dagangan Khadijah ni bersama dengan Maisarah. Who is Maisarah? Later we talk about it. Okay? Okey, yang ketiga adalah Maisarah melihat dan menceritakan perihal sifat peribadi dan beberapa kejadian pelik berkenaan dengan Muhammad kepada Khadijah. Then who is Maisarah nak cerita-cerita ni? Sabar. Okey, yang keempat, Khadijah berkenan dan melamar Muhammad. Dan yang terakhir, diorang kahwin. Mereka kahwin. Apa cikgu ni? Bahasa pasar cikgu guna. Okey, kita mulakan dulu dengan berniaga dan berdagang. Ini adalah ilustrasi macam mana zaman Arab dulu berniaga dan berdagang. Mereka bergerak daripada satu negeri ke satu negeri dengan menaiki unta. Okey, ceritanya Nabi Muhammad mula mengikut bapa saudara baginda siapa? Abu Talib berniaga di Syam seawal usia 12 tahun. 12 tahun kau buat apa? 12 tahun nanti kamu buat apa ya? 12 tahun cikgu buat apa ya? Oh, cikgu dah masuk asrama sebab cikgu tak ada dah jam 4. Jadi, cikgu dah masuk asrama dah lah. Awalnya cikgu masuk asrama. Okey, tak apa. Okey, ini adalah gambaran perjalanan zaman dulu punya perniagaan dan perdagangan. Macam mana ayat cikgu ni? Okey, tak apalah. Harap kamu fahamlah. Okey, zaman dulu iaitu kalau ikutkanlah macam mana perjalanan Abu Talib berniaga di Syam. Okay, cuba kamu cari kat mana Mekah. Jumpa kan? Tak jumpa Syam lah cikgu. Memanglah sebab Syam dulu dipanggil Syam dulu sekarang disebut sebagai Syria. So, perjalanan daripada Mekah ke Damaskus yang terdapat di Syria. Cuba kamu teka berapa jauh? Berapa lama masa yang diambil? Kalau zaman sekarang cikgu pun baru tahu sebenarnya. Zaman sekarang naik flight paling lambat kamu boleh sampai 2 jam 11 minit. Paling lambat dah tu kamu sampai, iaitu kamu turun di Jeddah, diturun di Amman Jordan Airport. Ataupun kalau kamu rasa macam having fun, biasanya kalau naik kereta then paling lama kamu ambil masa 23 jam 26 minit. Macam tu juga kalau kamu ambil bas, sama je. Paling lambat, cikgu mention paling lambat kamu sampai adalah 23 jam 26 minit. Agak-agaknya lah, zaman dulu lah naik unta. Berapa lama diorang bergerak? Kita teruskan dulu. Okey, membawa barang dagangan Khadijah disebabkan kejujuran Nabi Muhammad. Bawa barang dagangan orang ke Syam, patah balik, pergi Syam,
patah balik. Jadi Khadijah ni sangat-sangat teruja untuk mengupah Rasulullah membawa barang dagangan beliau ke Syam. Siapa Khadijah? Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Ushai bin Kilab Al-Quraisyah Al-Asadiyah, seorang hartawan dan usahawan wanita yang terkenal di Mekah waktu itu. Dikatakan kekayaan yang beliau miliki, harta beliau, beliau seorang menyamai dengan harta semua peniaga yang ada di Mekah waktu tu. Beliau seorang dengan semua harta. Rasa-rasanya banyak ke tidak? Banyak kan? Tapi beliau sangat-sangat tertarik untuk mengupah Nabi Muhammad bersama dengan mengupah Nabi Muhammad untuk bawa barang dagangan ke Syam bersama dengan Maisarah. Siapa Maisarah tadi? Maisarah adalah salah seorang orang kepercayaan beliau. Ingat, gambar-gambar dalam ni adalah gambar hiasan semata-mata supaya kamu tak bosan. Okay, kita teruskan. Jadi Maisarah ni lah yang akan melihat, memantau macam mana Rasulullah mengendalikan barang dagangan Khadijah. Beliau jadi mata-mata, dia usyak, dia tengok, dia teliti semua. Siapa Muhammad ni? Popular sangat ke? Jadi sepanjang perjalanan, bayangkan kalau zaman sekarang 23 jam naik kereta. Zaman dulu naik unta agak-agak berapa lama? Jadi sepanjang perjalanan Mekah, Syam Mekah ni, Maisarah tengoklah macam mana Muhammad menguruskan perniagaan Khadijah, sifat peribadi Muhammad yang mulia, dan beliau menyaksikan beberapa mukjizat dan perkara ajaib. Antara kepribadian yang Maisarah tengok pada Muhammad adalah kasih sayang baginda, kejujuran baginda. Baginda pun sangat berlemah lembut dan pandai mengambil hati, which is menaikkan lagi potensial untuk barang Khadijah terjual. Apa mukjizat yang Maisarah dah tengok? Waktu diorang jalan tu, diorang berhenti di satu tempat. Mereka berhenti di satu tempat. And then Nabi Muhammad duduk dekat sebatang pohon yang kering, dikatakanlah. Jadi Maisarah ni tengok, dan seorang pendeta Yahudi mengatakan hanya seorang Nabi je yang boleh duduk di bawah pokok tersebut, sebab pokok tersebut berkumpul dan memayungi Rasulullah. Sebab itulah dikatakan hanya Nabi je yang boleh duduk kat pokok tersebut. Kita pun berfikir kan, how is that possible? Kita teruskan. Disebabkan kemahiran dan kebijaksanaan pengurusan perniagaan serta kepribadian Muhammad yang mulia, perniagaan Khadijah mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Banyaklah, sampai Khadijah rasa takjub, rasa wow, rasa macam ini sesuatu yang baru. Bisnes berjalan dengan lancar ya tuan-puan, dan tak ada barang yang dibawa balik, hanya keuntungan semata-mata. Jadi Khadijah berkenan dan melamar Muhammad. Sebelum tu, pulang daripada Syam ni, Maisarah terus jumpa dengan Khadijah untuk ceritakan macam-macam lah perkara yang dia dah jumpa, dah tengok pada Nabi Muhammad ni. Dicampur pula orang lain pula cerita, ada pula usahawan, ada juga peniaga lain, ada juga pedagang lain yang bla 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 bla, Muhammad baik, Muhammad jujur, Muhammad ni, Muhammad tu. Jadi Maisarah ni ceritalah pada Khadijah. Khadijah pun tertarik dan terbuka hatinya untuk menjadi isteri Muhammad. Sebelum tu sebenarnya Khadijah dah pun berkahwin 2 kali. Pertama dengan Abu Halah bin Zararah bin An-Nabasi bin Adi At-Tamimi. Yang kedua bersama dengan Atiq bin Ais bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Dua orang ni beliau bercerai
bercerai mati, iaitu kedua-duanya meninggal dunia. Jadi sepanjang masa Khadijah menjanda, ramailah pembesar-pembesar Quraisy Mekah nak kahwin dengan beliau. Tapi ceritanya beliau tak terbuka hati, tak ada dek 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 dek, tak ada. Jadi bila dengar cerita pasal Nabi Muhammad, Khadijah rasa tertarik. Menariknya, dan beliau rasa teringin untuk menjadi isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, beliau telah mewakilkan Maisarah dan Nafisah untuk meminang. Meminang siapa? Meminang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik kan? Perempuan pinang lelaki apa? Pergi mencari timba haram. Melayulah zaman dulu. Okey. Jadi ceritanya Muhammad juga tertarik dengan Khadijah. Umur Nabi Muhammad waktu tu berapa tahun? 25. Umur Khadijah berapa tahun? 40 tahun. Tapi itu tak menjadi masalah sebab Nabi Muhammad dah tertarik dengan Khadijah. Why? Why is that? Why? Because pertama, selain daripada memiliki paras rupa yang masih menawan, Khadijah seorang yang sangat berakhlak mulia. Beliau sangat dermawan. Selain daripada itu, beliau juga dikenali sebagai At-Tahirah. Apa itu At-Tahirah? At-Tahirah iaitu seorang yang suci. Beliau sangat baik, sangat berakhlak mulia. Dah kata pun menjadi dambaan orang-orang ternama Quraisy. Jadi confirm lah kita tahu yang betapa Khadijah ni seorang yang terpuji akhlaknya. Ialah padanlah bila Muhammad bertemu dengan Khadijah. Jadi ceritanya Nabi Muhammad bagi tahu dekat pakcik saudara dia iaitu Abu Talib, dan melamar Khadijah melalui bapa saudara Khadijah iaitu Amr bin Asad. Maka berkahwinlah mereka dan terus bersamalah mereka sehingga wafatnya Khadijah 25 tahun kemudian. Tapi kamu kena ingat, no, never such a story that they live happily ever after. Tak ada tak ada. No. Sebab ada banyak ranjau yang Rasulullah dan Khadijah tempuh sepanjang usia Khadijah sehinggalah kewafatan beliau. Jadi, kamu faham dengan cerita cikgu? Kita repeat semula kronologi. Pertama, berniaga dan berdagang bersama siapa? Abu Talib ke Syam. Kedua, bawa barang dagangan Khadijah. Yang ketiga, Maisarah, si orang kepercayaan Khadijah, bercerita mengenai sifat peribadi dan kejadian pelik berkenaan Muhammad kepada Khadijah. Yang keempat, Khadijah berkenan sebab cerita dan bukti yang beliau lihat pada Nabi Muhammad, dan beliau berhasrat untuk melamar Muhammad melalui siapa? Maisarah dan Nafisah. Dan yang terakhir, barulah mereka kahwin. Dikahwinkan oleh siapa? Ada yang mengatakan ayah Khadijah sendiri iaitu Khuwailid bin Asad. Ada yang mengatakan pakcik beliau iaitu Amr bin Asad. Wallahu a'lam. Ada latihan untuk kamu pilih salah seorang isteri Nabi Muhammad yang baginda kahwin take note, selepas kewafatan Khadijah. Tulis kisahnya di atas kertas. Kalau pandai lukis, dan lukis. Pastikan ia kemas dan menarik. Kenapa? Cikgu nak masukkan dalam video akan datang, which is cikgu akan guna gambar atau cerita kamu tu dalam video akan datang berkenaan dengan isteri-isteri Nabi Muhammad. Macam best kan?
Okey. Jangan lupa maklumkan pilihan nama dalam WhatsApp tahu. Jangan pula bertindih nama Hafsah sampai 2 kali ke, Aisyah sampai 2 kali ke. Tak boleh. No, no, no. Okey, yang ketiga adalah sertakan satu gambar comel kamu bersama dengan kerja sekolah tersebut supaya cikgu boleh letak tepek kat atas tu kata contoh Dani yang buat kerja sekolah ni. Dani yang cerita pasal Aisyah ni. Contohlah Ahmad yang cerita pasal Hafsah. Ahmad Saqif cerita pasal Ummu Habibah contoh. Okey. Itu contoh supaya cikgu bercakap. Ini Ahmad saya, ini Ahmad Saqif saya, ini Dani saya. Bangga cikgu. Hantar sebelum atau pada pukul 5 petang hari Khamis ni. Minggu ni. 18 hari bulan 6 tahun 2020. Jadi, faham? Faham. Okey, sampai di sini sahaja kelas kita panjang melirik. Okey, diharap kamu semua faham dan hantar kerja sekolah tepat pada waktunya. Baiklah, sampai di sini saja. Sekian, wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.